Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kali ini dengan tajuk nutrisi dan teknologi makanan. Subtopik 2.1 gizi seimbang dan nilai kalori. Baik. Gizi seimbang. Apa yang dinamakan dengan gizi seimbang? So, gizi seimbang adalah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang betul. So, kuantiti yang betul. So, setiap orang memerlukan kalori makanan yang berbeza-beza. Okey. Bagaimanapun panduannya adalah melalui piramid makanan. Dalam piramid makanan ni menyatakan bahawasanya kita perlu mengambil lebih karbohidrat, vitamin dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran, kemudian produk tenusu dan juga akhir sekali yang perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit adalah lemak. Okay, malnutrisi. Malnutrisi ni adalah masalah yang berlaku akibat kekurangan atau berlebihan kelas makanan. So, contoh-contoh penyakit yang boleh dihidapi oleh seseorang akibat malnutrisi ialah kita ada goiter. Ni goiter, so pembengkakan pada bahagian leher. Kemudian kita ada scurvy yang mengalami masalah gusi, berlaku pendarahan, mudahnya berlaku pendarahan yang boleh mengakibatkan kehilangan gigi dan juga kwashiorkor. So bolehlah awak boleh lagi search di dalam internet apa lagi masalah selain daripada 3 masalah yang dinyatakan di sini. Okey. So, dalam pengambilan nutrisi yang baik untuk badan kita, di Malaysia kita ada konsep suku-suku separuh. So, apa yang dimaksudkan dengan suku-suku separuh? Adalah 1/4 biji rin, 1/4 lagi adalah protein dan separuh pinggan adalah sayuran dan juga buah-buahan. So selain daripada tu, yang penting kita perlu makan 3 hidangan utama iaitu apa? Sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. Dan di antara waktu makan tersebut, kita boleh mengambil 1 hingga 2 snack yang sihat. Snack yang sihat ni contohnya buah-buahan. Lebihkan pemakanan makanan yang berbiji rin, kurangkan makanan bergoreng dan bersantan dan kerap makan makanan yang dimasak di rumah sendiri. Yes. Kenapa? Kenapa kita perlu lebih kerap makan makanan di rumah? Kerana untuk mengurangkan pengambilan gula dan garam. Okey, kemudian nilai kalori makanan. Nilai kalori makanan adalah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila daripada pembakaran 1 gram makanan dengan lengkap. Okey, bagaimana kita nak tentukan? Kita boleh menggunakan kalorimeter. Boom. Bagaimana kita nak tentukan nilai kalori makanan? Kita menggunakan alat yang dinamakan kalorimeter. Boom. Dan kita ukur nilai kalori berdasarkan unit SI iaitu joule per kilogram. So ini adalah contoh makanan yang mempunyai nilai kalori. Setiap makanan biasanya mempunyai nilai kalori yang berbeza-beza. So dalam jadual 2.2 adalah makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalorinya. Maka contohnya di sini nasi dalam kelas karbohidrat mengandungi 15.04 kilojoule per gram. Maksudnya dalam 1 gram nasi kita mempunyai 15.04 kilojoule kalori. Okey. So kalau kita tengok di sini di sebelah tu dalam jadual yang berwarna biru, so kita ada contoh sandwich A, B dan juga C. Dan dalam setiap sandwich ni mempunyai kandungan yang berbeza-beza. So antara ketiga-tiga sandwich yang manakah sandwich yang paling sihat? Kenapa?
Berikan jawapan anda. Okey, kemudian kesan pengambilan kalori yang tidak tepat. Kalori yang tidak tepat, terlebih kalori ataupun terkurang kalori. So, apa masalah yang boleh berlaku? So, kita tengok dalam gambar rajah ni, ini adalah contoh-contoh masalah yang berlaku akibat pengambilan kalori yang tidak tepat. So, boleh awak nyatakan apakah gambar rajah yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat. So, jawapan bagi masalah ini ialah satu, obesity. Ini adalah masalah obesity. Kemudian anorexia nervosa. Ini masalah anorexia nervosa. So, apa itu masalah anorexia nervosa? Masalah yang disebabkan oleh anggapan bahawasanya dirinya adalah gemuk. So, biasanya masalah ni berlaku, tidak kira, boleh berlaku pada lelaki maupun perempuan. Apabila ini berlaku, individu yang mengalami masalah ini, apabila dia makan, dia akan memuntahkan semula makanannya dan menyebabkan masalah kekurangan zat makanan berlaku. Ini adalah masalah diabetes mellitus, masalah kencing manis. Bacaan gulanya adalah 135. Okey, kalau di Malaysia kita guna 13.5 macam tu. Itu pun dah menunjukkan masalah kandungan gula yang tinggi dalam darah. Okey, ini adalah masalah tekanan darah tinggi. Kalau kita tengok bacaannya adalah 189/105. So, ini menunjukkan bacaan tekanan darah yang sangat tinggi. So, masalah ni boleh berlaku akibat pengambilan jumlah kalori yang tidak tepat. Kemudian apa kesan makanan segera dan makanan rapuh? Apa yang dimaksudkan dengan makanan segera dan makanan rapuh? Makanan segera ni contohnya makanan yang mengandungi garam dan gula secara berlebihan. Contohnya apa? Kita ada air karbonat. Contohnya seperti air dalam tin, minuman dalam tin. Kemudian kita ada snack-snack, kek, gula-gula. Itu adalah antara contoh-contoh makanan rapuh. So, apa kesan kepada pengambilan makanan rapuh yang terlalu berlebihan? So kandungan yang berlebihan biasanya pada makanan segera dan makanan rapuh adalah gula, garam, pewarna dan pemanis tiruan dan juga kafein. So, gula akan menyebabkan kerosakan gigi, obesiti dan diabetes mellitus. Garam, tekanan darah tinggi dan juga kerosakan ginjal, pewarna dan pemanis tiruan, kanser dan juga kemandulan, serta kerosakan hati dan juga ginjal. Manakala kafein, kafein ni biasanya dalam kopi dan juga teh, contohlah. Kalau diambil secara berlebihan, dia akan menyebabkan ketagihan dan juga sukar tidur. Jadi itu sahaja berkenaan dengan gizi seimbang dan juga nilai kalori. Sekian, semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.